Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan saya harap kawan di luar sana sentiasa sehat ya. Penjelasan berkenaan dengan isu yang mana kalau kita tengok 2-3 hari ini dan begitu ramai orang mengkritik adalah isu yang Tun buat live berkenaan dengan dia mengatakan bahwa dia menyesal letak jawatan tahun 2003 dan juga dia mengatakan dia masih sayang UMNO. Nah, jadi di sini kita boleh lihat sebagai rakyat bahwa Tun bergabung dengan PHS hanya untuk kepentingan pribadi dia dan untuk kepentingan kroni-kroni dia. Kita lihat, dia bergabung dengan PHS, apa yang dia telah lakukan, terjadinya kerajaan yang ada hari ini adalah hasil daripada plan asal Tun. Yang mana mereka ini, Sailang di saat akhir, ini adalah plan asalnya daripada Tun. Ini hakikat. Dan perancangan ini mereka dah terfikirkan sebelum mereka bergabung dengan PS. Mereka dah rancang ini daripada awal sebenarnya. Tetapi mereka tahu bahwa gelombang rakyat pada PRU ke-14 itu dilihat lebih besar kepada PS. Maka mereka bergabung dengan PS bertujuan untuk mereka dapat kuasa dan Tun boleh jadi Perdana Menteri. Dan mereka akan gunakan kuasa itu untuk keluar pula daripada PS dan membuat satu coalition baru. Tapi planning yang telah Tun rancang daripada awal ini tadi disailang saat akhir oleh orang-orang dia sendiri. Inilah yang berlaku hari ini. Ini hakikat dia. Niat Tun untuk nak menyerahkan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebenarnya tidak ada daripada awal. Tidak ada dia berjumpa dengan Anwar pas semua di penjara di mahkamah ini. Ini adalah satu wayang Tun supaya dilihat oleh rakyat, dilihat oleh dunia bahwa mereka dah boleh bergabung, mereka dah boleh berkawan. Apa yang saya kesali di sini, kerana yang mana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang yang baik dan dia mempercayai 100% bahawa niat Tun ini baik. Tapi sebenarnya niat Tun itu tidak baik. Tapi apa yang saya bersyukur pula kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara itu pada saya pun dah saya bersyukur karena lebih baik dan dia boleh memimpin PHS yang ada hari dan orang yang ada di luar hari ini rakyat melihat bahwa hari ini apabila Datuk Seri Anwar sendiri yang memimpin PHS gelombang kebangkitan rakyat itu dah bermula dan kita lihat hari ini apa yang Tun keluarkan pun baik ataupun tidak rakyat dah tak mau dengar, rakyat dah muak. Dan untuk dia nak bergabung dengan UMNO, pada saya, itu pun bagus. Karena rakyat pun dah membenci. Termasuk UMNO. Kita tengok UMNO pun bertolak dalih hari ini. Kalau betul-betul pemimpin UMNO, nak kerajaan yang ada hari ini nak tumbang, seperti mana yang saya perkatakan beberapa hari yang lalu. Keluar saja UMNO daripada PN yang ada hari ini. Tumbang kerajaan, otomatik tuh. Jadi untuk pemimpin mereka, untuk blogger mereka, untuk penyokong-penyokong UMNO meratip apa yang kerajaan buat hari ini, tidak perlu suruh kamu punya presiden tuh tarik semua sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini, selesai masalah seperti mana yang saya perkatakan. Jadi itu saja isunya. Ini nak buat video lah, nak buat inilah, buat kenyataan seperti inilah, Perdana Menteri tak bagus lah, Perdana Menteri inilah. Tidak perlu, tidak suka, kamu sebagai kuncinya yang ada di sana, tarik sokongan, habis cerita. Kenapa perlu nak cerita panjang? Kalau kamu kata sebagai presiden, okey, kami tarik sokongan kami daripada PN yang ada hari ini. Ada beberapa orang kamu yang masih sokong dengan PN, silakan bergabung saja dengan PN. Dan PRU akan datang, watikah kamu saya yang sign. Ini kuasa presiden kamu, jadi tidak ada isu di situ. Keluar saja, walaupun keluar 20 orang pun tumbang kerajaan. Tidak payah 20, 10 pun dah tumbang kerajaan. Tumbang betul-betul itu. Jadi isunya tarik tali yang dilakukan UMNO ini untuk survival politik parti mereka yang mereka dok kecoh hari ini pun, ini pada saya satu pembohongan kepada rakyat. Jadi kita lihat dari sisi itulah. Jadi begitu juga dengan isu Tun ini tadi.
Dia mengatakan dia menyesal letak jawatan tahun 2003. Kenapa dia tidak menyesal letak jawatan pada tahun 2020? 2003 tu yang dia nyesalkan. Yang 2020 punya peletakan jawatan dia tidak menyesal. Bermakna Tun ni tidak punya niat ikhlas bersama dengan PH. Adakah kali ini PH hendak mengambil dia lagi, nak mengajak dia lagi? Saya tahu mungkin beberapa orang kuat PH ini rasa tidak senang kalau mendengar apa yang saya perkatakan ini, ataupun daripada teman-teman saya yang mengatakan hal ini. Tetapi saya paham di setengah negeri mungkin mereka kekuatan Tun ini diperlukan. Contoh, maaflah ya, untuk PH Perak ataupun bukan Perak, PH Kedah. Saya minta maaf di situ, tetapi ini hakikat. Perlu diterima. Sekarang nih yang nak merasa susah ini satu Malaysia. Yang nak yang merasakan susahnya ini nanti adalah pihak satu Malaysia. So, rakyat yang kita perlu tengok. Kalau betul-betul kita nak fikir kepentingan rakyat, kita kena tolak kepentingan pribadi dalam politik ini tadi. Jadi saya tahu bahawa contohnya PH ataupun Amanah Kedah, maaf cakap, ini hakikat. Mereka banyak berdiam diri ataupun banyak untuk cover mereka punya statement apabila ke isu Tun ini tadi. Kerana mereka takut kekuatan mereka di Kedah agak goyang kerana di sana kekuatan Tun ada. Tapi untuk PH satu Malaysia, kita harus ingat. Ini saya minta maaf, kenyataan ini saya sebenarnya susah nak keluarkan, tapi saya terpaksa keluarkan supaya rakan-rakan PH yang lain, orang-orang yang menyokong PH, rakyat yang menyokong PH boleh paham kenapa kita lihat situasi PH yang ada hari ini. Selalu mereka mengatakan PKR, DAP, dan kalau Amanah tak nak terpulang kepada mereka. Kenapa mereka keluarkan kenyataan ini banyak berkisar kepada Amanah? Karena isu ini. Tapi mereka lihat amanahnya. Tapi sebenarnya ada di beberapa negeri saja yang agak pro kepada Tun ini tadi. Jadi ini hakikat yang kita harus lihat bahawa penglibatan parti-parti yang duduk bergabung dalam PH ini tadi, mereka jangan pentingkan pribadi dulu. Pentingkan hak rakyat ini. Jadi ini yang kita lihat tentang isu Tun ini tadi. Bahwa kerosakan yang Tun buat kepada PH ini bukan kecil. Ini satu pengkhianatan yang terlalu besar yang sampai ke anak cucu cicit kita. Ini akan termasuk dalam buku sejarah, catatan sejarah politik kita. Dan apa yang kerajaan hari ini buat, termasuk Perdana Menteri kita yang ada hari ini pun akan menjadi satu catatan sejarah untuk anak cucu cicit kita akan datang. Ini tidak akan tidak. Jadi kita sebagai rakyat harus melihat bahwa sisinya ini Tun dia bergabung dengan parti manapun, tujuan dia hanya satu, untuk kepentingan diri dia untuk menjadi Perdana Menteri. Dia kalau bergabung dengan UMNO pun dia akan meminta laluan yang sama seperti mana yang dia lakukan dengan PH. Jadi mungkin ramai pemimpin UMNO lihat kalau Tun boleh bergabung dengan mereka ini, seperti mana yang kita tengok, Kuli pun mengajak dia masuk untuk bergabung balik dalam UMNO. Tapi jangan lupa, perpecahan orang Melayu itu berlakunya daripada Tun. Ingat itu. Jadi kalau dia masuk ke dalam UMNO pun mungkin akan datang ada kerosakan lain yang dia buat. Mungkin kamu boleh berbahagia untuk sementara waktu, tetapi untuk berapa waktu yang panjang mungkin akan terjadi seperti mana yang berada di dalam PH. Mungkin dia nak cuba menaikkan anak dia. Kenapa dia beria-ia nak menjadi Perdana Menteri? Itu kita kena tahu, kita kena ingat. Ada juga yang kabar-kabar angin mengatakan
Kenapa dia minta lagi 6 bulan untuk tambah di menjadi Perdana Menteri waktu bersama PH? Ada yang kabar-kabar angin yang mengatakan sebab kontrak Petronas lah apa ini, tapi saya tidak nak masuk ke isu itu. Saya cuma anggap itu cuma omongan politik yang mungkin kita tidak tahu asasnya. Tetapi sebagai rakyat, kita lihat apa yang berlaku ini adalah satu yang terlalu besar untuk kita rakyat terima. Dan kita lihat hari ini kita berada dalam keadaan seperti ini adalah hasil daripada politik yang mana telah dilakukan oleh Tun sebenarnya. Dan pengkhianatan yang berlaku, yang mana yang rakyat mengatakan pintu belakang lah, tebuk atap lah, ini adalah terhasil daripada plan asal yang dimulakan oleh Tun. Karena waktu itu dia ingin membuat satu kerajaan perpaduan seperti mana yang kita pernah dengar, yang mana siapa yang ingin menyokong dia daripada parti mana pun tak kisah. Ini yang dia nak cuba buat waktu itu, tapi dia gagal di situ. Dan saya rasa ini adalah titik terakhir politik Tun, dan saya rasa Tun pun dah tidak lagi mempunyai sokongan yang kuat seperti dulu. Lebih baik dia berehat. Lebih baik jadi Perdana Menteri kita yang sebelumnya, yaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, yaitu Pak Lah. Lebih baik Tun berehat seperti itu, dan Tun akan dianggap sebagai negarawan untuk rakyat Malaysia. Tapi kalau Tun seperti ini, rakyat akan mengenang Tun sebagai salah seorang daripada pengkhianat negara di saat akhirnya. So, itu saja daripada saya, dan saya harap pencerahan saya ini manfaat kepada kawan-kawan, dan sekian dulu. Thank you.